Assalamualaikum, saya Ayeng dan saya Syafiq. Selamat datang ke Meremang TV. Okey, baik. Okey, baik. Assalamualaikum semua pada yang baru tengok kita punya channel. Saya ucapkan selamat datang. Mana yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih lah. Mana yang dah like, mana yang komen, saya ucapkan terima kasih. So, untuk pengetahuan, Meremang TV adalah podcast yang menceritakan tentang cerita-cerita seram lah, yang ikutlah yang kami alami sendiri, ataupun kami tak jemput lagi guest, tak jemput lagi. So insyaAllah lepas ni akan ada guest lain lah selain daripada kami. So kami setakat ni kami lah host untuk Meremang TV lah. Betul. Gitu. So Syafiq, okey Habib, sihat Habib? Alhamdulillah sihat. Okey, sihat lah. Okey, sihat. Sihat. Sihat tak Makin mau. sihat Makin sihat. Aku sendiri makin sihat Habib. Makin sihat. Itu dah turun dah sikit, lepas tu makin sihat dah sekarang. Makan kuat kan. Ya, nak orang kata apa? Nak kurus tu susah. Susah Habib. Nak gemuk ni senang Ya, nak besar ni sekejap je. Kau makan banyak sekejap, seminggu kau naik turun badan. Kau gila. Makan tidur. Senang. Okey Habib, ini nak bawa berapa cerita Habib? Saya dapat cerita dari apa ni? Tetamu lah orang kata kan. Okey, tetamu kan. Satu lah saya dapat ini. Okey, baik. Okey, satu lah. Kiranya saya nak cerita satu. Cerita seram. Dan awak? Banyak. Saya ada cerita. Saya ada satu cerita, tapi cerita ni agak panjang lah. Dia melibatkan masa saya study dulu, masa tu umur saya dalam belasan tahun lah. Belasan tahun. Nanti saya, tapi cerita ni memang panjang Habib. Boleh Habib Boleh. Seram tak seram tu tak tahu, tapi memang panjang. Tak ada hai. Okey, sekarang ni kita nak start. Okey, kita boleh start tu. Kita boleh start terus. Okey, maknanya saya start dulu. Okey, kita mula dengan Syafiq dulu. Okey, saya start dulu. Okey, baik Syafiq. Okey, untuk pengetahuan korang, kita cerita ni dari tetamu kita yang kita rahsiakan namanya dan tempat tinggalnya kan. Okey, baik. So nama dia, saya bagi nama samaran je lah. Nama dia Menah. Menah Menah. Okey. Tak nak lah. Nak nama lain? Bedah. 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 Okey, baiklah Bedah. Bedah, orang kata Bedah. Okey. Bedah nama dia. Okey. Dia bermula sekarang ni, dia waktu kecil juga. Dia waktu kecil juga. Bermula kisah dia pada waktu kecil. Dia kata ini yang paling seram jadi dalam hidup dia, yang dia nampak, yang pernah terjadi. Kan? Dia kata yang ni paling seram dan orang kata apa, hardcore. Kiranya pada suatu malam tu, dia dan mak dia ni cerita kan. Dia dengan mak dia tengah tengok siaran langsung TV kan. So dalam jam 11 malam macam tu lah. Sebab yelah, ayah dia tak ada kat rumah masa tu, dan kebetulan dia dengan mak dia sahaja. Adik-beradik lain dia pun tak ada. Tak pastilah pergi mana kan, ikut ayah dia ke apa ke, tapi dia kata memang tak ada kat rumah. Abang dia, akak dia tak ada kat rumah. So pada jam 11 malam tu, semasa dia melihat TV, background TV dia ni tingkap tau. Kalau untuk korang tahu tak, dulu tingkap yang tingkap naku tu yang taik itu. Taik itu buka baik. tu kan. So ada satu sliding tingkap tu, diorang memang buka untuk angin. Dulu tak ada kipas. Diorang tak ada kipas, rumah diorang tak ada kipas. So diorang mengharapkan angin luar. Maknanya dah lama lah kejadian ni Lama. Dia dah kecil sekarang ni, dia umur dalam 20 lebih lah, nak dekat 30 lah. Dia cerita waktu tu dia tak pasti dia darjah berapa, darjah 3 atau darjah 2 macam tu lah. Lepas tu semasa dia tengok TV tu, dia ada macam perasan tau, dari tingkap belah sini ada orang berjalan. Ada orang berjalan dengan berpakaian putih. Tingkap belakang TV tu ke? Bukan. Dia tak sampai ke belakang TV. Kiranya dia semasa dia tengok TV ni, mata kita kan akan wide kan, kan kita akan macam tu. So dah ada nampak ada benda berjalan slow. So dia macam beranikan diri tengok. Tak ada. Okey, tak ada. Okey, tak apalah, dia rasa macam imajinasi dia je. Dia tak tanya mak dia lagi. So dia nampak benda tu berjalan. Bila dia tengok TV, benda tu ada berjalan, makin dekat. Tapi dia pandang tak ada. Lepas tu dia teruskan tengok TV sebab dia
hiraukan benda tu. Dia hiraukan. Dia kata mungkin ya imajinasi dia kot sebab dah Dia malam. tak hiraukan lah benda tu. Dia tak hirau lah. Dia fokus memang je. tak hirau. So dia kata masa tu dia tak ada perasaan berdebar ke, takut ke apa kan, gelisau ke, tak ada. Dia kata dia just relax. Dia tak tahu pun benda tu. Okay. Lepas tu dia tingkap yang situ dia tengok TV, dia berjalan lagi. Okay, dia biar. Benda tu yang jalan tu daripada luar lah Okay, duduk luar rumah. Tingkap yang lain. Tingkap yang lain. Okay, Tingkap baik. yang lain. So lepas sampai tingkap dekat belakang TV tu. Okay, kat situ yang dia nampak. Dia kata kat situ yang dia nampak. Dia tengok TV. So dia nampak belakang tu ada orang. Seseorang. Okay, dia stop dekat belakang TV tu. Dia stop tingkap belakang TV tu kan. Lepas tu yang si bedah ni Tengoklah benda tu. Tengok. So dia kata dia nampak seseorang yang tak berkepala. Seseorang yang tak berkepala. Dia kata memang dia nampak leher ni terkulai. Terkulai maksudnya? Terkulai macam kita potong kepala Dan bersepai sisi macam tu macam maksudnya? bersepai tepi. Maknanya dia nampak jelas lah. Jelas. Dia nampak jelas. Dia kata dengan mata kepala dia sendiri. Dia kata waktu tu dia kata bukan mimpi. Bukan imajinasi dia, bukan. Dia kata memang betul. Sebab apa? Sebab lepas pada tu dia macam senyap tau. Dia senyap dan air mata dia tu jatuh. Dia tak boleh nak cakap dan kaku dia kata macam tu. Dia tak boleh cakap. Dia just boleh tengok je benda tu. Dia boleh tengok. Lepas tu lepas pada tu benda tu berjalan lagi. Berjalan sampai ke tepi. Dia kata tepi rumah dia tu kan tingkap juga kan. So dia nampak benda tu kat tepi. So dia tak nak decide tak nak tengok dah benda tu. Dia tak nak tengok dah. Lepas tu benda itu hilang, dia tanya mak dia. Dia pandang mak dia pandang dia juga. Lepas tu mak dia tanya dia, "Saya nampak ke?" Maknanya bukan dia seorang yang nampak. Maknanya mak dia nampak juga. Mak dia pun nampak juga. Tapi mak dia senyap je. Mak dia senyap. So mak dia kata okey biar je lah. Buat tak nampak je. Dia cakap macam tu kan. Mak dia cakap macam tu kat dia. So dia lepas pada tu dia tidur atas ibu mak dia. Sambil mak dia peluk dia, tenangkan dia lah kan. So mak dia pun dalam keadaan takut juga sebenarnya. Mak dia pun dalam keadaan takut. So dia pun tidur dengan mak dia dekat ruang tamu tu. Tak bergerak masuk dalam bilik tu pun. Okay, itulah cerita dia. Dia memang nampak benda tu memang terkulai. Ya, tapi maknanya kalau dia nampak tu maknanya ada cahaya daripada dalam rumah lah kan yang tembus keluar. Tu yang boleh dalam sampai. dalam rumah kan ada lampu. Lampu So kan? dekat luar dia pun tu ada lampu juga. Ada lampu. Ada lampu juga, lampu luar. Orang kata lampu beranda kan? Lampu beranda. So memang dia nampak jelas lah. Memang jelas. Dia dia tak cakap baju benda tu kan ada pakai baju ke? Tapi dia nampak baras bahu je. Sebab tingkap sebab tingkap dengan belakang TV. Okay. So dia nampak baras ni je. Dia tak nampak bawah. Dia nampak tulang leher, bahu. Dan ni terpotong. Ni terkulai. Macam dia kata macam kena bom kepala tu. Ya, dia macam bunga. Okay. Bunga. Maknanya bila kau cakap macam tu, maknanya kepala dia bukanlah terpotong solid, tapi kepala dia macam bersepai, kena bom, bersepai dan dia terkeluar gitu. Macam tu. Dia bukan potong rata tau. Dia tak Macam saya rata, cakap dia terkulai. Macam tu. Memang dia cakap memang terkulai, dia kata. Itulah kalau kita nampak benda macam tu, secara automatik macam aku cakap tadi, dia nampak dia tak boleh nak bercakap apa. Dia tak boleh cakap. Biasa memang macam tu kan. Kalau tengok benda pelik-pelik gitu, mesti kita akan kaku punya sebab betul. Sebab kita tak pernah tengok. Ya, tak pernah tengok kan. Depan mata benda yang mengerikan lah. Ngeri siut. Ya, memang ngeri lah. Kalau saya duduk kat tempat dia tu, tak tahu lah. Saya rasa saya dah histeria. Ya, sebab mengerikan dengar dia cerita tu kan. Dengan tonasi dia cerita tu, macam ada fobia dengan benda tu. Dengan tonasi dia cerita dekat saya tu kan. Dia macam fobia cerita dengan secara fobia trauma. Macam dah tak nak lah jumpa benda tu kan. Macam tak redha, kena kacau. Dah tengok sekali cukup lah sekali dia kata seumur hidup. Dah tak nak lah dia kata. Tak nak dah, aku tak nak lah. Betul. Kalau saya jadi dia pun
berkemungkinan saya trauma. Ya, trauma weh. Gila saya. Jadi gila hilang waras saya. Yalah. Kan nampak benda yang solid macam tu kan. Ya, Lain kalau betul. nampak macam kabur-kabur, tapi kalau solid depan mata tu yang kita rasa macam wow. Kena pula nampak hilang kepala pula dah. Wow. Memang Sedangkan kita sendiri tengok dalam handset pun kalau yang kemalangan ngeri yang apa ni yang berdarah. bersepai ke apa, kita pun tak sanggup tengok kan. Ini kan pula depan muka. Depan muka memang tak Lagi, tahu lah kan. Benda tu bergerak pula. Lain macam. Okey. Itu cerita Itu kau je lah, Abang, itu je lah dari tetamu kita yang cerita. Okey baik. So saya tak dapat lagi yang berkemungkinan kita akan cari lagi. Ya, insya-Allah nanti kita akan perbanyakkan cerita dan kita akan cubalah, kita akan cuba banyakkan lagi cerita insya-Allah Abang Nabi kalau boleh kita akan panggil guest nanti. Betul? Kita panggil guest dalam masa dekat, insya-Allah kita akan masuk guest yang barulah untuk kita buat podcast. So kita sambung Habib cerita aku Habib. Okey, sambung dengan apa cerita. Okey, cerita aku ni agak panjang Habib. Dia berlaku masa umur aku masa tu 18 tahun. Aku tahun bila 18 tahun aku tak ingat lantak janji 18 tahun ni. Sekarang umur dah 3 lebih lah. 3 lebih dah umur aku. Dekat aku dah buat gemas dah Habib. Dah maknanya cerita ni dah berbelas-belas tahun. Belas tahun. Okey, masa aku umur 18 tahun ni. Cerita ni agak panjang, dia melengket sikit. Dia berkenaan dengan permainan Ouija. Kau tahu tak? Yang Ouija. puja macam Kiranya macam menyeru. menyeru dengan dia ada mentera-mentera tertentu untuk Okey. menyeru benda tu datang. Kan dia ada papan Ouija, kita nak beritahu papan Ouija. Dia ada petak gitu, dia ada 1 sampai 10. Dia ada A sampai Z keliling. Dia ada home kat tengah bulat. Yes home, yes ada bulat, yes ada bulat no. So kita akan pakai salah satu bahan, kadang-kadang macam Mak Saleh dia akan pakai cawan. Cawan letak cawan kat home, dia letak jari. Kalau 4 orang main, 4 orang tak jari. So kami tak pakai cawan. Kami pakai duit 50 sen lama. Duit 50 sen dia besar sikit kan. So letak kat situ. Kiranya waktu tu berapa orang? 4 orang. 4 orang yang main. Kami sebenarnya ramai yang main. Ramai. Rasanya kalau macam biasa ramai lah. Berganti-ganti orang kan. Siapa yang nak main join kan. Tapi kami biasa kami main 4 orang gitu ya. Sebab dia duit siling 50 sen kan. Mana muat sampai 10 jari. Okey, faham. 5 jari, 4 jari pun dah penuh dah kat Ya. situ. Okey baik. Itu nak cerita pasal Ouija. Okey, itu nak bagi pengetahuan pada yang bercapi lah, pada pendengar. Itulah dia Ouija. Kita menyeru dia supaya dia datang, dia masuk dalam duit tu dan dia akan beritahu kita apa-apa info-info lah. Kiranya macam mantra tu. Kan mantra tu dapat dari mana? Okey, mantra dia berbunyi macam ni. Kau nak aku bunyi dia mantra dia? Okay, serong lah sikit. Janganlah 100% tepat so. Tak, dia senang je. Aku bagi 100% tepat. Dia simple je mantra dia. Letak. Okey, cara main Ouija kita cerita dulu sebelum ni. Sebelum mantra. Letak tak jari masing-masing. Letak kepala, tangan dekat mata. Tutup mata, tunduk, lepas tu baca spirit come of the coin. Itu je. Tapi kena baca sama lah. Spirit come of the coin sampai duit shilling tu bergerak sendiri. Daripada home dia akan bergerak. Mula-mula dia akan pusing dulu. Dia akan pusing kertas tu. Biasa kertas kita pakai kertas A3 kan. Kita buat cantik lah tulisan apa semua. Dia akan gerak keliling. Bila dah start gerak, okey boleh buka mata lah. Layan je lah. Layan je jari. Dia akan bergerak sampai tunggu dia stop. Dia stop, dia akan stop kat home. Biasa dia mesti akan stop kat home. Masa dah stop tu baru kau boleh tanya apa-apa. Contoh kau nak tanya kamu di mana? Kamu di mana sekarang? Dia akan jawab melalui huruf tu lah. A sampai Z. Contoh saya depan kamu. Contoh S, A, dia pergi dekat S, dia pergi kat A, dia pergi kat Y, dia pergi kat A. Saya. Lepas tu D, E, P, A, N depan. K, A, M, U kamu. Lepas tu dia pergi kat home balik. Okey, depan kamu. Depan kita lah. Dia akan beritahu. Itu kalau yang boleh baca. Ada kadang-kadang yang datang tak boleh baca langsung. Aku tak tahu, mungkin yang tak tahu bahasa Melayu. Kita tanya dia tak jawab pun, dia mengarut dia pergi. Dia berjalan macam tu. Bila kita dah macam tu, aku belah aku cakap. Kita suruh dia belah. Okey, faham. Kau belah sekarang. Belah. Panggil yang lain. Panggil lain, aku nak yang lain lah. Serabut kau ni cakap kan. Aku nak tanya kau mengarut pula kan. Pergi musing sana musing sini. Tapi kebanyakan kita akan dapat yang macam tu lah.
yang macam mengarut. Susah nak dapat yang bila kita tanya dia akan jawab solid. Okay, faham. Contoh nama kamu siapa? Contoh Fareha, F-F-R-E-H-A kan. Kita tahu lah memang dia ni pandai baca. Dia ni perempuan nama Fareha. Itu dia spirit of the coin, panggil Oja. Dekat satu dunia permainan tu sama je cara main dia. Cuma dekat sana mungkin dia punya bahan dia lain lah. Kita pakai duit shilling lama gitu. Kadang-kadang kita pakai darah. Darah sendiri. Dari sini Cucuk pakai jarum lah. cucuk pakai jarum. Oh, tu lagi. Itu hardcore sikit. Oish. Sampai level macam tu kami sanggup main lah. Cucuk jarum, cak, tepek kat duit shilling tu. Kalau 4 orang cucuk, cak. Janji pastikan berdarah. Yang tu lagi hardcore. Yang datang tu yang hardcore punya. Hardcore. Tapi yang tu bahaya sikit lah. Takut kalau macam dia, peraturan dia macam ni. Selagi dia tak keluar, tak boleh angkat jari. Betul? Jari dia tak boleh angkat selagi dia tak keluar daripada Oja tu. Kita tak boleh angkat. Kalau kita angkat, ada kemungkinan kena rasuk. Ada kemungkinan tak juga. Sebab kami kadang-kadang ada juga kami terangkat gitu kan. Tak ada pun. Tapi kalau dia nak rasuk, dia rasuk macam je. Ya, faham. Itu Oja untuk mengetahui itu Oja. Jangan ikut benda ni. Tolong jangan buat benda ni. Benda ni kurafat. Aku dah risau lah. Betul. Kita macam memuja sesuatu benda memuja sesuatu selain daripada Allah kan. Selain daripada Allah. Cuma aku nak cerita kat sini apa itu Oja. Supaya lepas ni bila aku cerita korang tahu apa itu Oja. Korang jangan buat pula. Jangan buat. Tolong jangan buat. Sebagai dengar pengalaman ni lah. Dengar untuk pengetahuan sahaja. Pengetahuan. Okey, baik. Okey, cerita mula pada umur aku 18 lah. So masa tu lepas habis sekolah tu aku kerja dekat kilang papan lah aku. Sebab nak tunggu nak pergi kerja, nak sambung belajar kerja kat kilang papan. So satu member aku ni dia dah masuk belajar dekat, aku beritahu terus direct ni aku bagi. Dia belajar dekat Kuala Kelawang, Jelebu, Negeri Sembilan. Nama kolej tu kolej swasta, NUSK Development Center. Sekarang dah tak ada dah. Aku bagi direct ni, NUSK Development Center. Okey, dia kebanyakan student kat situ adalah tajaan Felda. Felda taja sebab dia swasta. Kira macam Yayasan Felda. Yes, Felda yang taja kat situ. Tapi dia swasta. Setiap pelajar tu Felda yang taja. So dia dah dapat pergi. Dia belajar kat situ. Kat situ ada 2 course. Satu lukisan pembinaan tu. Lukisan. Satu lagi electrical. Sampai level 3 tak silap aku. Sampai level 3. Ya betul lah. Dia dah pergi belajar. So kebetulan kolej tu dia tak cukup lagi budak. Dia nak tarik lagi budak. Walaupun dia dah masuk belajar, aku rasa dalam 2 minggu dia belajar rasa. Jadi dia buka peluang lagi. Member aku ni beritahu lah, Ying, ada kosong ni, kau boleh masuk ni cakap. Tak perlu isi borang apa, kau datang je. Datang terus walk in lah. Terus walk in, kau terus isi borang kat sini je. Kau terus masuk, tak ada masalah. Nanti dia uruskan dengan Feda kan. Betul ke cakap kan? Betul. Ya, peluang. Aku cakap, okey juga sebab aku ada juga tunggu panggilan tapi tak sampai kan. So kebetulan yang tu. So tanya mak aku, cakap on. Tadi mak aku cakap gitu, okey on lah. Okey on lah. Okey lah sebab belajar kan on. On lah, anak belajar kan. Seronok lah. So aku pergi lah. Okay, so pergi. Bangunan tu dia 3 tingkat. Dekat bawah sekali tempat amali, kita buat electrical. Tingkat kedua office dengan kelas. Tingkat kedua tingkat ketiga dia ada bagi partition. Dia bukan bagi partition. Dia ada ruang belah sini dom lelaki, memang luas. Dia boleh masuk sekitar 50 ke 60 pelajar sekali. Ramai. Maknanya katil dengan tilam katil dengan apa ni? Locker dalam tu kan. Memang banyak lah. Kalau 60 katil 60 locker kan. Belah sini tingkat 3 kelas untuk budak yang lukisan punya. Dia bersebelahan je. Macam tu kan, menghadap itu. So aku masuk belajar. Okay, mula tu tak ada apa pun. Tempat tu selamat je kan, tak ada apa-apa gangguan kan. Sehinggalah ceritanya bermula apabila kami bosan kat situ. Apa benda nak buat kan, nak bosan kan siap. Belajar main Oja. Kami belajar main Oja. Kiranya main Oja tu sebab bosan. Kami tak tahu nak buat apa. Dapur ada berjalan satu bandar kat situ, dia bandar Kuala Kelawang tau. Dia bukan bandar, dia kecil je, dia pekan kecil. Dah bosan tak tahu nak buat apa, pergi sana, pergi sini. Yelah dulu bukan macam sekarang. Yelah sekarang banyak, dah ni kan. Sekarang dah ada snooker. Dah ada kan. Bosan cakap kan. Nak buat benda lah. Dah last belajar Oja. Kebetulan bukan belajar, kebetulan ada juga yang student-student itu yang
yang pandai main kan. Jadi dia orang ajar kita orang. Kira ada yang dah main selain. Ada yang dah main. Tapi tak ada orang main kat situ ke apa. Tapi dia orang ajar. So kita pun belajar lah main. Macam aku beritahu tadi tu lah. Cara main dia macam tu lah. Macam aku dah cerita pada first tadi kan. Cara dia main macam tu. So kami tiap-tiap malam kami main Apik. Tiap malam Tiap-tiap malam kami main. cari tune tu. Cari. Tapi kebanyakan akan dapat yang aku cakap tu yang mengarut tu. Tapi susah nak dapat yang betul, yang betul-betul yang pandai baca. Pandai Baca dekat atas hojah tu. Susah nak dapat. Kalau dapat pun kira untung lah. Kami akan tanya kakao punya sampai pagi kami akan lepak dengan dia. Sampai dia macam tu. Kan? So, pagi. Cerita dia yelah masa kita dah dapat satu entiti tu kan, yang pandai baca tu. Bila kita tanya dia jawab betul kan. So kami dapat rasa kau bila dia cakap, aku tanya awak di mana sekarang? Depan kau. Selepas dia cakap depan kau tu, tiba-tiba datang angin sejuk depan kita orang. Ruf. Angin sejuk tu. Aura sejuk tu. Terasa, memang terasa dekat Blue Goma ni ibarat macam kau buka peti ais. Kau rasa kan? Ya. Macam tu terasa dia. Lepas tu aku stop. Belah. Lepas tu tak main. Tak main pada hari tu lah. Kan, tak main pada hari tu. Sebab Blue Goma dah memang kan, aku dah tak boleh nak belah ni cakap memang seram sangat dah. Seram lah. Seram sangat dah. Blue Goma dah hardcore dah berdiri. So stop. Esoknya tak main. Tapi esoknya kami buat benda lain pula. Okey, kami buat pocong Abik. Sebab bosan. Ya, Apa benda nak buat cakap kan. Kacau orang pula. Pukul 12 malam. Jom kita buat pocong. Buat pocong. Buatlah, kami balut apa ni? Bantal golek dengan bantal, balut dengan kain putih, kain cadar semua putih semua kan. Tak ada boleh cari warna lain. So ambil, balut, ikat sebiji macam pocong, kita letak, aku tak ingat, ada lampu merah 2 letak kat kepala tu. Bagi nampak macam mata. So kami 5 orang ni bawa patung, memang nakal Abik. Bawa patung tu, member tengah tidur, pukul 12 kita letak kat tepi. Letak kat tepi, member kejut. Memang terkejut lah orang. Ya. Melompat Habis. Memang orang yang memang kena maki hamun malam tu. Melompat masing-masing. Memang kena maki hamun lah cerita dia. Kalau saya tiba-tiba ada sebelah kan, tengok dengan ada orang kejut pula. Kan, saya tengok mata belah merah. Melompat, saya pun melompat. Kami malam tu jadi bahan maki hamun je lah. Kan 5 orang ni. So tengah syok-syok kan. Jadi tengah syok-syok nyakat member, kebetulan ada satu lorong ni kan locker, katil. Kat ujung tu pintu, ada pintu belakang. So tengah syok-syok sakat member, kita pandang kat pintu tu. Ada satu yang dia pocong melompat daripada tepi, pop. Macam ni pop. Dia melompat depan pintu. Kami pun tanya kan, siapa pula ni aku cakap kan? Siapa? Tiba-tiba je. Rupanya tiba-tiba ada kan. Tapi kami tak syak lagi. Kami ingat kan member-member ke yang yelah kan, sebab korang selalu kacau. Sebab biasa ada juga yang nakal-nakal lagi tu. Ada lagi nakal. Kan. Kenapa lama juga, dalam hampir 30 saat lebih kurang. Lama lah tu kan. Duduk berdiri kat situ. Tak fikir, masing-masing tengok ni. Masing-masing tengok 5 orang kan. Apa benda aku cakap kan. Siapa, bukan apa benda, masa aku siapa ni kan. Lepas tu 30 minit dia lompat balik kat belakang locker. So mantap kau lah cakap kan. Sebab kita orang sebenarnya antara takut dengan tak takut masa tu. Nak pergi takut benda tu. Kalau dalam otak kita 50. Manusia ke hantu? Manusia hantu. Kalau kita tahu manusia, kita dah pergi dah. Kan. Tapi 50-50. Tu yang tak berani nak pergi. Lantak aje kan. Lepas tu kita pun belah. And dah bakar-bakar kena maki. Ambil tu, tercabut. Kita pun lepak kat katil. Kan, lepak kat katil. Tapi malam tu memang aku kena. Selepas kita buat macam tu, hardcore. Tapi aku rasa mungkin salah satu sebab pun sebabkan Oja tu juga. Yelah, main game dia tu. Sebab kita main game dia tu. Sebab sebelum tu aman tau. Sebelum tu aman langsung, tak ada apa-apa. Mungkin sebabkan kita buat pocong tu dengan Oja tu. So kita pun masing-masing pergilah kat katil masing-masing kan. Ada hal nak main. Tu kebetulan ada lagi. Sebenarnya kat situ kan ramai 60 orang. Kan masing-masing ada kepala gila belaka kan. Adalah 2 orang pergi main pocong juga. Tapi yang ni lagi akor. Dia lilit betul badan dia.
Dia pergi lompat. Dia lompat. Dia seorang dia lompat, dia pergi start katil. Dia tak pergi katil aku sebab dia luas kan. So dia pergi main belah sana. Yang ni aku tak nampak, tapi kawan aku yang cerita, dia nampak. So dia main lompat lah. Dia buat memang betul macam pocong betul. Muka siap dia solek lagi dengan bedak apa semua kan. Lompat. Lepas tu dalam lompat tu member aku tengok ada dua lagi kat belakang. Ikut dia. Ikut dia melompat di sebalik loker tu. Kan ada loker katil apa semua. Lompat nak menyakat orang. Tapi ada dua lagi benda yang sama. Bentuk macam dia. Ikut dia belakang. Ikut dia. Benda tu ikut dia. Padahal dia seorang ke masa tu. Ikut dia. Dia seorang je. Tapi dia tak nampak. Dia tak nampak. Dia yang seorang ni lah nampak. Yang nampak member dia. Yang tolong balut dia ni. Tolong balut dia. Tolong balut dia lepak kat mak kasi dia lepak kat katil kat masa tu. Yelah tengok dia tengok je. Mesti nak gelak-gelak kan. Nak gelak tapi tak jadi gelak kan. Sebab nampak benda tu dia cakap bila dah tengok tu dia tak berani nak tegur, dia terus bam selimut. Dia terus selimut, lepas tu member tu dah pun gelak-gelak, dia cabut lah. Dia pun tak perasan benda tu, dia tak nampak pun. Yang balut badan tu dia pun tak nampak yang dua tu. Nasib baik lah cerita dia. Faham. Nasib baik dia tak nampak. Cuma yang nampak kawan dia yang balut badan dia je. Member tak berani dah. Terus selimut je. Yelah dah tak berani nak cakap apa lah. Tak berani cakap apa. Esok siang pun dia cerita. Ya Allah cakap kenapa kau tak beritahu aku kan. Member dah mesti dia geng kita geng kita kan. Jom ikut. Dia menyerupai dia. So pada malam tu juga aku 2 kali aku kena. 3 kali. So satu yang pocong. Okey, satu lagi masa kita nak tidur lah. Masa kita nak tidur, kebetulan masa tu dah lewat sangat dah sebenarnya. Dah lewat sangat, mungkin pukul 2 ke pukul 3 aku tak pasti. Kita biasa tidur lewat katil double decker. Kita rapatkan katil double decker tu. So kami tidur bertiga kat atas tu. Bila dah rapat kan boleh tidur bertiga kan. Kat bawah, kat atas kosong. Memang takkan ada orang tidur kat atas punya. Biasanya kat atas katil aku tu. So double decker tu kita tidur bertiga lah. Aku dekat tepi sekali, member aku kat tengah dengan tepi sana lah. Kat tepi sekali ni kosong kat sini. Macam yelah masa ni ada sandang katil tu dia sandang dengan loker. So belah ni kosong. Aku tidur belah kosong ni. Kan. Belum tidur lagi, member dah berlengkuar. Aku tak boleh tidur Aku tak boleh tidur malam tu. Okay, faham. Tak boleh tidur, aku tak tahu kenapa. Tengah baring gini, aku nampak ada kaki terjuntai daripada atas. Katil dah berdeka? Ya, kaki juntai. Pada atas kosong. Dia terjuntai macam ni. Kaki. Kaki. Aku fikir tak terkejut lagi masa tu. Ya, member lah. Aku cakap siapa pula tidur kat atas. Dia cakap aku rasa tak ada siapa tidur kat atas ni. Sebab kat atas tu memang kosong. Memang tak ada siapa tidur kat atas tu. Sebab yang ramai pun kalau tidur dapat deka belah sana. Tempat katil aku tu memang tak ada siapa tidur kat atas tu. Aku cakap siapa pula tidur kat atas. Aku cakap tak terfikir lagi masa tu. Kan kita ingat korang. Ya, member. Sebab kaki sebab kaki pun biasa. Kaki manusia. Siapa pula tidur kat atas, aku cakap kan. Aku pun bangun. Tapi serius aku bangun. Masa dia dah junta tu, aku fikir siapa yang tidur kat atas kan. Lama sikit dia angkat balik kaki tu. Dia angkat balik. Okey, baik. Aku pergi lah. Aku bangun lah daripada katil. Aku tengok kat atas. Decide nak tengok siapa. Decide nak tengok. Dia tengok tak ada orang. Aku rasa kaki siapa tu. Tak ada orang tapi serius tak ada orang. Aku pun lagi. Maknanya dah tengok dah keadaan macam gitu. Selimut lah. Ya. Selubung. Tetap tak boleh tidur. Kena sekali lagi Aku kena sekali lagi. Masa tu dah ketar dah sebenarnya. Ya dah cuak. Dah cuak gila. Tadi dah pocong punya hal. Yang ni pula aku kena sekali lagi. Aku selimut. So selimut aku tu terjuntai dekat belakang ni. Kan aku cakap katil belah sini kan dia kosong sana kan. Jadi bila selimut tu dia akan terjuntai selimut selimut nipis. Selimut aku rasa panas. Aku start mula rasa panas. Dekat belakang aku tidur menjering gitu dengan member aku. So kat belakang ni kosong lah. Aku start rasa panas. Panas yang lain macamnya. Berpeluh ni. Badan aku berpeluh. Berpeluh daripada kepala sampai ke bawah. Aku rasa panas benda kat belakang aku ni. Aku rasa macam ada gila babi aku cakap. Aku dah kena dah ni. Aku cakap kan. Kejap lagi ngam-ngamnya aku rasa ada benda tarik selimut aku. Tarik slow. Dia tarik slow. Mana selimut tu makin lama rasa makin. Dia masuk bawah katil. Benda tu tarik selimut aku masuk bawah katil. Okey, faham.
Dia tarik slow. Prek. Aku dah agak dah. Oh, aku kena dah, aku cakap. Aku kena dah ni. Aku kena. Dia tarik sampai separuh ke lah. Sebab aku masuk bawah katil. Aku dah tak tahan. Pak. Aku sentak. Perong. Aku sentak, dia lepas. Dia lepas, aku selibung. Selibung, aku selibung dalam kepanasan tu. Dan last sekali aku lelap sampai ke pagi. Dia masih Aku tertidur dalam ketakutan masa tu. Tapi member dah pensan dekat situ kan. Aku seorang je dia bahan kena. Aku tak faham betul lah kan. Aku tidur sampai ke pagi. Lepas tu selepas tu banyak lah kejadian yang member aku kena lah. Tapi bukan aku lah. maknanya member pula kena. Member pula kena. Dia Selepas mungkin seorang-seorang dia buat. mungkin kejadian ni berlaku selepas Ojah. Lepas papan Ojah tu, dengan kita buat pocong tu. Yelah. Kita menyeru benda tu datang. Dia lah satu buat main benda tu Kita menyeru benda tu datang. So dia datang sungguh. Datang sungguh dan dia kacau habis. Pengeringatan kata. Yalah, itu dalam 60 orang tu adalah aku dengar cerita seorang dua, tapi ramai yang kena, tapi aku tak dengar cerita semua. Biarlah dah ramai, bukan je kita kenal semua. Ada yang kos lain. Okey, faham. Bukan kos kita. Contoh aku elektrika kan. Aku masa tu ambil kos elektrika. Ada yang lukisan binaan ada juga kan dalam tu, campur sekali semua. So aku bukan kenal semua, tak akrab pun. Cuma akrab dalam beberapa orang je yang kat situ. Yang geng-geng degil ni. Ya, buat. Ya. Tapi satu lagi nak tambah. Masa kita orang buat tu, buat pocong tu, kita buat dekat luar. Kat luar tu macam balkoni macam bangunan tu ada balkoni kat luar. Kita buat kat luar. Kita bukan buat dekat dalam. So kita balut lah. Tengah-tengah balut tu ada satu entiti rupanya terbang sebelah kita orang. Macam burung. Tapi mustahil burung malam. Kan dia sebab kita nampak tu sebab dia ada cahaya daripada luar. Cahaya lampu jalan. Kan walaupun tingkat 3 tapi kita nampak sebab lampu jalan memang banyak kat situ. Nampak. Betul. Pukul 11 lebih lah, sebab kita yang sakat masa tu pukul 12. So kita buat tu pukul 12 kan. Kita balut. Seronok 5 orang balut. Kena ni kang budak ni lah. Gelak-gelak Gelak-gelak lah. Kejap lagi ada benda terbang dekat luar daripada balkoni tu. Macam burung. Tapi dia lebih kurang macam besar berulang, tapi warna hitam. Sambil bunyi. Bunyi macam mana? Dia bunyi macam macam mana cakap? Dia bunyi macam bunga gagak. Kau tahu bunyi bunga gagak macam mana tak? Lebih kurang. Lebih kurang. Tapi sambil terbang dekat sebelah kita orang je. Tapi aku pelik juga sebab tu malam kan. Mustahil untuk burung biasa terbang. Betul. Biasa burung malam dia akan duduk kan. Masa tu kita dah terkejut dah. Lepas siap tu kita terus masuk lah. Masa tu dah kena dah sebenarnya kalau ikutkan. Benda tu aku rasa bukannya burung. Betul. Tapi benda tu lah menyerupai mungkin. Mungkin lah. Itulah. Dia bagi petanda lah. Betul. Itu tapi pengalaman aku yang sampai sekarang aku tak boleh lupa lah masa study tu. Ya, zaman-zaman nakal. Zaman-zaman nakal. Tapi nak beritahu sekali jangan ikut jangan ikut berkenaan dengan ujar tu. Betul. Korang just ambil Iktibar pengajaran. Iktibar pengajaran. Orang kata apa? Ya. Benda tu sebenarnya tak elok. Tak elok betul. Dosa. Berdosa memang berdosa. Dosa besar habis. Dia syirik sebenarnya. Mensyirikkan Allah. Kita macam lebih kurang menyembah, memuja. Memang syirik. Tak boleh. Syirik. Memang tak boleh. Jangan ikut Tolong jangan ikut. Jangan. Maknanya korang kalau ada terniat nak mencuba tu tak payahlah. Tolong jangan. Sebab kita pernah dengar yang ada yang main oja, ada yang sampai kerasukan tapi banyak cerita pasal benda tu kan. Main oja lepas tu kerasukan, benda tu tak nak keluar. Dan lepas tu hura-hura macam tu je. Ya mestilah. Yelah kita suruh. Contoh kalau ustaz-ustaz suruh, memang susah benda tu nak keluar. Bagi saya lah, bagi side saya benda tu memang susah untuk orang yang berubat. Sebab apa? Sebab benda tu akan menjawab. Dia yang nak aku datang. Betul. Kan? Dia akan side macam tu. Dia nak aku datang kan. Kenapa kau nak Allah aku pula? Kenapa Dia nak aku. Dia nak aku. So benda tu macam ikatan kita dengan dia. Kita buat satu ikatan dengan dia. So korang janganlah jangan kita fikir panjang gitu kan. Fikir panjang. Kita fikir panjang. Tolonglah jangan usik dah benda macam tu Betul. Okey, baik-baik. Perjanjian. Okey Habib, itulah mana cerita daripada aku. So itulah. mana kau satu cerita, so aku ni satu cerita lah. InsyaAllah nanti kita panggil guest lah InsyaAllah. Okay, InsyaAllah. Untuk Okey Syafiq, inilah pengakhiran kita lah. okey baik. Okey, sebelum kita off,
Jadi jangan lupa untuk komen, like dan subscribe. Tekan bell notification. Itu jangan lupa. Dan satu lagi, kalau ada cerita kau nak sampaikan cerita apa-apa cerita, boleh klik link kat bawah. Klik link kat bawah dekat description ataupun dekat pin komen. Betul? Cerita dekat kami sama ada nak voice ataupun text ataupun call pun boleh Pik. Call pun boleh, tak ada masalah. Call pun kalau boleh. Call kita boleh terus straight cerita depan kamera. So Boleh, kita tak ada akan masalah. dengar, kita akan Yes. tanya soalan kat situ. So kalau korang nak call, kita boleh buat, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Itu boleh sahaja. Direct terus on camera. Yeah. Orang kata. Okey. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Okay. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye bye. Bye.